Welcome back to my YouTube channel. Yang di sini Ci. So hari ini Yani akan buat video lain daripada yang lain. Macam sebelum ni Yani buat vlog, Yani buat masak-masak. Dan kali ini Yani ingin berkongsi cerita dekat kamu orang ataupun kisah-kisah seram. Sebab Yani minat kisah-kisah seram. So Yani akan share lah dekat kamu orang yang siapa sudi mendengar cerita Yani ini, okay? Dan pada hari ini, pada video kali ini Yani akan menceritakan 5 fakta tentang penjara Kudu. Yani tahu, ramai yang tahu pasal penjara Kudu ni, Yani tahu. Tapi Yani ingin berkongsikan. Mungkin ada di antara kamu orang yang tidak tahu pasal detail tentang penjara Kudu, latar belakang penjara Kudu ni. Okay? Let's go! Yang pertama, okay, penjara Kudu telah dibina pada tahun 1891 oleh pihak British pada ketika itu untuk menempatkan seramai 600 orang banduan. Okay? Dan apa yang menarik pasal penjara Kudu ni, pada asalnya tapak penjara Kudu tu adalah tanah perkuburan Cina. Dan lepas tu diorang buat penjara Kudu, diorang bina penjara Kudu. Penjara Kudu ni dibina dengan tenaga pekerja banduan itu sendiri. Telah siap pada tahun 1895. Dan pada tahun 1895 itulah telah memang siap sepenuhnya penjara Kudu yang menempatkan 600 orang banduan tu. Fakta yang kedua, selepas siap penjara Kudu tu, pada tahun 1895, wabak kolera ataupun wabak taun telah melanda penjara Kudu tu. Dan ia telah mengorbankan sebanyak beratus-ratus orang banduan ataupun separuh daripada banduan tu telah terkorban oleh wabak kolera pada ketika itu. Wabak tu memang cepat dia merebak. Sebab apa? Sebab puncanya daripada air. Pada masa tu diorang hanya bergantung pada satu telaga. Telaga tu dikatakan milik perkuburan Cina sebelum ni. Kan sebelum terbinanya penjara Kudu tu pada asalnya tapak perkuburan Cina. So ada satu telaga tu, diorang hanya bergantung pada itu untuk mengambil air. Dan air tu telah tercemar, banyak bakteria, dan itulah menyebabkan diorang terjangkit. Itu yang menyebabkan wabak kolera tu berjangkit kepada diorang dan mengakibatkan beratus-ratus orang meninggal dunia pada ketika itu. Diorang dapat tahu pun selepas 3 tahun. Okey, 3 tahun wabak kolera tu menyerang dekat penjara Kudu tu. Diorang dapat tahu lepas 3 tahun lah. Okey. Pada mulanya kan penjara Kudu dibina untuk menempatkan sebanyak 600 orang saja. Okey, tapi pada tahun demi tahun penduduk ataupun banduan dekat situ mula meningkat. Saat pembinaan barulah, okey, diorang membuat pembinaan baru untuk menempatkan sebanyak 2000 orang banduan. Pada tahun 1985 lebih daripada 6500 orang. So daripada 600 pergi 2000 dan daripada 2000 pergi 6500 orang banduan dimuatkan dekat situ. Dan itu menyebabkan tempat tu memang sangat-sangat sesak dan bila diorang tidur tu memang tidak selesa lah. Bila diorang tidur tu bergilir-gilir. Diorang tidak boleh tidur secara serentak semua. Dan macam kalau malam semua orang tidur, diorang tidak boleh buat begitu. Sebab memang tempat tu sangat-sangat sempit, sangat-sangat padat. Diorang tidak boleh tidur secara serentak. Diorang tidur bergilir-gilir. Sampai kan ada yang mengatakan lah, okay, sampai ada yang mengatakan bila banduan tu mungkin dia mau tidur tapi dia tidak dapat tidur sebab sempit. Sampai diorang menjerit. Diorang menjerit meminta tolong. Tolong, saya mau kami mau tidur tapi tidak dapat tidur ni sebab sempit kan dekat situ. Oleh sebab itu penjara Kudu dipindahkan. Fakta yang ketiga, okey. Berlaku rusuhan dalam penjara pada tahun 1986. Terjadinya rusuhan yang diketuai oleh banduan yang dikenali sebagai Jimmy Chua bersama 5 orang lagi banduan lain yang telah mencetuskan kekacauan pada penjara tersebut. Okey. Pada ketika itu, Jimmy Chua bertindak menjadikan beberapa orang di klinik penjara termasuklah seorang dokter sebagai tebusan. Okay? Dikatakan banduan-banduan itu bertindak sedemikian kerana satu diorang bertindak agresif lah sebab diorang mahu hukuman diorang
dikurangkan. So oleh sebab tu diorang mengambil tindakan macam tu lah. Diorang menjadikan beberapa orang penjaga penjara tu sebagai tebusan. Selepas 6 hari semua banduan tu berjaya ditangkap dan orang yang dijadikan sebagai tebusan tu pun berjaya diselamatkan. Fakta yang keempat, penjara Pudu ni pernah tersenarai dalam Guinness World Record. Satu dekorasi yang menarik di Kuala Lumpur pada ketika itu adalah lukisan mural yang menghiasi tembok penjara Pudu. Sepanjang tembok tu ada lukisan-lukisan mural tu kan. Siapa yang menaiki bas yang menuju Pudu Raya pada ketika itu, mereka akan melawati karya seni bertemakan pemandangan hutan tropika, dan ada yang katakan akan kelihatan banduan-banduan yang sedang menyiapkan lukisan tersebut. Antara fakta yang menarik mengenai bagaimana bermulanya idea lukisan mural ini yang dihasilkan ialah ia melibatkan dramatis terkenal tanah air iaitu Abu Bakar Jua. Beliau yang bertugas di penjara ini selama 11 tahun sebagai pegawai penjara, iaitu mula pada tahun 1975 sehingga 1986 telah mengusulkan agar dibina rock garden di sepanjang tembok luar penjara tu bagi mencantikkan lagi tembok yang kosong tu. Kemudiannya dilontarkan oleh seorang rakan setugas Abu Bakar iaitu Muhammad Rashidi Samsudin mulai tahun 1983. Kong Yin Chong telah ditugaskan melukis mural tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang banduan lain. Menariknya, tempoh pembebasan Kong Yin Chong tiba sebelum sempat melukis tersebut dihabiskan. Namun di atas rasa tanggungjawab beliau kembali ke penjara tersebut menghabiskan lukisan mural berkenaan. Dia kembali ke penjara Pudu tu untuk menghabiskan, walaupun dia sudah keluar pada masa tu, tapi dia tetap kembali ke penjara Pudu tu bukan sebagai seorang banduan lah. Dia datang sebagai seorang rakyat Malaysia yang ingin insaf dan bebas. Dan dia siapkan lukisan dia pada masa tu. Pada tahun 1984 pula, lukisan pada tembok penjara tersebut telah dicatatkan dalam Guinness Book of World Record sebagai lukisan mural terpanjang di dunia dengan ukuran sebanyak 860 kaki panjang dengan ketinggian 14 kaki. Kong Yin Chong dan rakannya telah menyiapkan lukisan mural tersebut pada tempoh 17 bulan dengan menggunakan kira-kira 2000 liter cat. Menarik bukan? Fakta yang kelima. Pada tahun 1996, selepas 101 tahun penjara Pudu sebagai penjara Pudu secara rasmi ditutup. Berpindah ke penjara Sungai Buloh dan juga penjara Kajang. Tapi dia tidak terus dirobohkan sebab dia masih digunakan sehingga tahun 2009 untuk kemudahan hari pegangan bagi tahanan menghadiri perbicaraan mahkamah, dan juga dalam masa setahun tu, dalam tempoh setahun pada tahun 1995 sehingga 1997, ia digunakan juga sebagai sebuah muzium dalam masa setahun tu. Pada tahun 2009, kerajaan akhirnya memutuskan untuk merobohkan kompleks penjara Pudu tu untuk membangunkan pembinaan lain. Jelang Disember 2012 tu, penjara Pudu memang betul-betul telah dirobohkan. Semua bangunan tu telah dirobohkan lah pada ketika itu. Dan you guys mau tahu ataupun ramai yang sudah tahu, sekarang tapak penjara Pudu tu telah dijadikan pusat membeli belah lalapot. Siapa yang sudah pernah pergi lalapot tu, disitulah tempat sebelum ni penjara Pudu. Guys, itu saja 5 fakta tentang penjara Pudu yang ingin dikongsikan kepada you guys. Dan pada siapa di antara korang yang tahu tentang penjara Pudu, bolehlah komen di bawah, ataupun yang ni ada tersalah tadi, korang boleh betulkan. You guys yang tahu tentang penjara Pudu ni, bolehlah komen di bawah. Dan you guys, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan komen di bawah apa yang korang rasa yang patut upgrade. InsyaAllah yang ni akan betulkan. Okay, itu saja video pada kali ini. Kita jumpa pada next video. Assalamualaikum.